Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, seterusnya para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai suatu catatan amalan-amalan yang saleh. Kita harapkan mudah-mudahan ianya dapat memberi keuntungan pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kita sambung kembali kitab penawar bagi hati. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adam hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni zinahu at-taqbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibuh. Maksudnya, bagi setiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina, maka kedua mata itu berzina dan perzinaan kedua matanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Yang kedua, tangan itu berzina dan perzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Kedua kaki itu berzina dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Mulut itu berzina dan perzinaannya mengucup yang tiada halal dikucup, dan hati itu bercita-cita melakukannya, manakala faraj pula membenarkan yang demikian itu, yakni melakukan zina itu, atau mendustakannya, yakni tidak melakukan zina itu. Hadis ini menunjukkan bahawa asal ataupun punca bagi zina faraj itu ialah dua mata, dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu
dengan memelihara yang sepatut baginya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu, maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Kita sambung balik di bawah tajuk ataupun fasal yang pertama berkaitan dengan mata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bagi setiap manusia itu, di kulli bani Adam hazzuhu minaz zina, ada bahagian-bahagian daripada zina, yakni memberi sumbangan kepada terjadinya zina hak sebenar. Zina hak sebenarnya apabila berlakunya persetubuhan yang haram, tu zina hak sebenar. Dalam mata tengok aurat perempuan yang haram, kita tengok, dipanggil zina juga, tapi bukan zina sungguh, dipanggil zina mata. Dan kaitan dia dengan zina hak sungguh. Zina hak sungguh dosa besar. Hak tu dikenakan hukuman hudud. Kalau tak kahwin lagi, kena rotan 100 kali rotan. Muhsan dengan ghairu muhsan, kalau tak nikah lagi 100 rotan, mi'ata jaldah. Kalau nikah dah, kena rejang sampai mati. Itu bila sabit berzina sungguh lah. Nampak? Tapi kalau tengok saja, dosa juga. Tapi taklah sampai dosa besar macam dosa berzina tu. Dosa-dosa belaka. Jadi Nabi kata, maka kedua mata itu berzina, dan penzinaan keduanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Yang ni kalau orang lelaki kau tengok orang puan, orang puan kau tengok orang lelaki, dia dulu je. Ada sebahagian kita ni tidak faham, dia ingat ke orang lelaki je, orang puan je tak boleh tengok aurat. Orang lelaki tak apa, orang puan tidak tengok orang lelaki. Tuhan buat dua-dua gitu. Orang lelaki seronok tengok orang puan, orang puan seronok tengok orang lelaki. Itu dipanggil fitrah. Nampak? Kalau orang puan tak seronok tengok orang lelaki tak seronok tengok orang puan, tak panggil fitrah. Dia dipanggil LGBT. Dia tak seronok, dia lelaki tapi tak seronok tengok puan. Dia tak syok, dia tak ada orang. Dia panggil bercanggah atau berlawanan dengan fitrah. Jadi kalau kita kata kita tak boleh tengok ustaz ke puan, insya-Allah rasa nak sih. Bukan mu seorang nak, teriman nak kau. Cuma patang dengan tak patang. Takwa pada Allah patang. Patang ni bukan orang beranak je. Dalam kehidupan kita ni penuh dengan pantang. Dia panggil pantang larang. Yang haram tak boleh buat, yang kena lanak jangan tebing, hak berdosa jangan dekat, jangan buat. Patang larang lah tu. Kita patang-patang ingat orang beranak. Dah mana tu beg luar ni dah habis lagi patang tau. Kan ke mana? Kita hidup kita kena ada patang. Pantang larang yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mati gak tengok yang haram, iaitulah aurat lah. Aurat perempuan yang bukan mahram. Tu haram kita tengok. Nampak? Kemudian yang kedua, tangan itu berzina, dan perzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Kalau nisbah pada tangan zina pula, bukan tangan tu masuk dalam kemaluan, tapi tangan tu pegang yang haram. Lagu mana pegang tangan orang puan pegang tangan orang lelaki. Raba-raba sini maksud pegang lah.
pegang tangan. Mula-mula awak nak sentuh dulu, Allah minta maaf, sentuh dengan tangan awak dah pula. Mula-mula dating kan. Lama-lama jadi tak ada minta maaf dah lah. Pegang tangan. Tak ada nikah, tak ada apa boleh pegang tangan. Jadi mana murah pada kambing dulu. Orang puang zaman dulu ni. Mula-mula jumpa tu boleh pegang dah. Allahu Rabbi. Ni ramai. Bukan kata duduk di belakang pavilion, belakang masjid terapung. Belakang pavilion, belakang sogo. Mana biasa benda-benda gitu. Ni belakang masjid. Mana dia ingat ke Tuhan terus. Tak ada bagi dia. Belakang masjid ladang, belakang masjid Tok Jembar. Jadi belakang-belakang masjid, depan masjid, bigan masjid, tepi masjid ni tak ada bagi dia. Boleh berpegang, boleh berseronok-seronok dah pula. Gendong laki puang, betul tak? Naik kereta gitu begini, seolah-olah macam laki bini. Dia kata kita tunang dah ustaz. Dah lama dah nak nikah, tahun depan nikah kita. Dah tunang, adakah tunang itu menghalalkan? Ramai buat alasan tunang. Ataupun dah lama dah nak nikah, kena tagak basah. Berdua-duaan dalam bilik, dalam hotel, dalam chalet. Bila ditanya apa berdua-duaan, kebanyakan alasan lagu mana? Dah lama dah nak nikah. Tunang kita. Dah tunang boleh duduk berdua-duaan dalam bilik, kembang katung. Tak ada arah nak beri alasan dah. Nak kata nikah, tak ada surat, tak ada apa, kata tunang senang. Dah tunang boleh pegang tangan tau. Tak boleh. Kita tahu belaka tak boleh, tapi dalam tahu buat juga. Faham? Dalam tahu tu buat juga. Kedua-dua kaki itu berzina, dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Makna pergi berzina tu, tapi kaki itu membenarkan. Kaki itu berjalan tempat hak telah dipersetujui oleh pihak laki-laki dan perempuan. Dan kita nak dating di mana ni malam ni bang? Dekat ni apa benda ni, patah batu buruk patah batu buruk hak sama-sama dah bang. Dah kat mana jabatan buku katuk. Dating situ pula. Nak buat maksiat. Tu lah malam-malam tu berdegoda je tengok kamu. Hak pakai ketak, hak pakai sendak, hak pakai apa benda ni sekat, hak nampak pusat. Tu tak? Hak pakai skirt, hak luar jeans cawak pendek, hak tadak cawak, hak zik cabuk macam-macam. Allahu Rabbi. Mulut itu berzina, dan perzinaannya mengucup yang tiada halal dikucup. Bila tengok berasa nak pegang, bila pegang berasa nak tiung. Dia bawa. Dia tak berzina lalu. Dia mesti ada muqaddimah dulu. Awal-awal perkenalan dulu. Dia bukan jumpa tu mu tengok aku tengok mu dah juga babi ke jalan macam lembu. Dah. Dia nak kena berkenalan tu. Tanya budak-budak yang retinya. Hak ni berkenalan Instagram, hak ni berkenalan di maknanya Facebook, hak ni berkenalan di YouTube, macam-macam. Bila berkenalan aku tanya khabar, mu kata khabar baik begini, atau ayat Quran hadis 2-3 patah, ajak jumpa. Dia gitu. Bukan awal-awal apa khabar baik, mari kita berzina. Bukan gitu. Atau ayat lu. Ayat sudikah awak menjadi makmum saya? Aduh. nak jadi timang Wadduha dia ingat. Nak jadi timang. Aku orang kata lama dah saya nak cari bakal imam. Apa orang sirah lebih Fatihah. Nak jadi timang. Tukar nombor telefon. Daripada Facebook WhatsApp pula. Daripada WhatsApp begini bawa.
Nah, anak-anak duduk dalam bilik, balik sekolah, balik apa benda ni belajar, duduk dalam bilik, tengok-tengok atas mak ayah. Sila-sila atas anak-anak tu duduk dalam bilik buat benda tu. Tahajud ke berzikir, ke baca mak surah, tengok atas. Budak-budak lah ni biasa ustaz main telefon. Main telefon, tengok telefon dia. Ada benda dalam, tengok benda. Google dia search benda tengok. Itu mak ayah. Sebab tu mak ayah ni kamar-kamar kena pandai kat internet ni. Jangan kita guna alasan dah kita tu ustaz tak main dah benda-benda gitu. Bukan kita nak main, tapi kita nak buat siasatan. Sebelum kita siasat bekas-bekas menteri, kita siasat anak-anak kita dulu. Faham gitu. Kena siasat anak kita kan. Kalau tak siasat, tak cegah daripada awal, bila dia besar, payahlah kita. Kena berubat daripada awal. Bila tahap 4 dah kanser, baru nak berubat, golik je payah. Awal kita nak cegah. Dan orang ni main dia malam-malam nampak tidur pukul 1, pukul 2 pagi dah tidur lagi cerah lagi bilik mu main benda. Atau bilik gelap telefon cerah nu main benda tengok dalam telefon. Kenapa dia sih? Tu tugas mak bapak. Dia kena pandai gua IT. Quran kita pandai dah, IT kita dah ada lagi. Apa ya pandai IT. Tengok dia malam-malam ni. Semek dengar orang tengok dia malam-malam. Tengok Ustaz Somad kuliah. Dia tengok dia. Dia gitu. Jadi akhirnya tiung. Daripada tangan gigi kok mulut pula tiung. Yang bukan mahram. Dan kalau mahram boleh tiung nak. Tengok tepat lah. Kalau dalam rumah boleh. Kalau di khalayak mahram tetap haram. Umpamanya apa benda ni anak dara dengan mak dara boleh tiung tak? Boleh. Tapi jangan siapa fitnah. Atau suami isteri boleh tiung, boleh. Tapi jangan timbul siapa timbul fitnah. Lagu mana sampai timbul fitnah? Dia khalayak. Dia khalayak tak boleh. Nampak? Dia khalayak tak boleh. Maknanya lebih-lebih sangat. Walaupun laki bini. Ada orang atas nama laki bini boleh buat belaka. Bila orang tegur dia marah. Dah mana yang peluk gitu semua. Mu aku nampak kemarin Allah orang romantik sangat mu. Lelaki bini kan. Bisa lah lelaki bini. Dah lelaki bini dah boleh dia khalayak tak boleh. Depan orang ramai tak boleh. Peluk stoko gitu kata ulama wala lelaki bini di hadapan orang ramai tak boleh. Haram hukum ni. Pegang tangan tak apa. Peluk stoko gitu macam peluk batal golek malam-malam tak boleh. Tiung tengok dulu. Tiung kat mana? Kalau tiung tangan tak apa. Bini tiung lah tangan laki dia boleh hadir khalayak. Tapi jenis tiung habis tiung tahi, tiung hidung. Tiung yang lebih daripada itu hukumnya haram. Ni ramai sangat yang dilakukan oleh pengantin-pengantin. Atas rasa baru nikah punya pasal majlis persandingan batal air semayang nikah nyetiung depan orang ramai. Ada jenis-jenis gini pelik-pelik saja dia ni. Nama-nama dulu batal air semayang salang je. Dia nak batal air semayang ni dia dah. Anak bini pun anak-anak dara. Allah tangan. Hakim Allah dah tangan. Dengar Allah tangan. Setelah batal air semayang. Majlis batal air semayang zaman dulu. Zaman tu Alfonso di Albuquerque. Nama dah. Ia bila moden makin maju, makin canggih cara batal air semayang. Tak cukup ni salang tiung tangan, tiung hubung-hubung. Boleh tahan kira lagi lah tiung hubung-hubung. Bawa daripada hubung-hubung, gelecah tiung dahi. Tu hawa-hawa lain macam dah. Daripada tiung dahi, tiung pipi dah pula depan khalayak ramai.
Daripada tiung pipi, tahun 2019, 2018 tiung mulut. Macam bapak Kristian nikah. Terak habis orang Melayu ni Islam. Alah. Depan orang ramai. Kawan tu tengah makan ngatin tiung, suap ke hidung. Faham tak? Nak awak lagu mana? Bodoh belaka. Jahil. Dia kata bukan kita nak mak dara suruh nak ambil gambar. Dan mu bodoh ikut dia. Mu tahu dah mak dara mu bodoh dak sekolah. Dak ngaji agama. Garik boleh tengok drama. Yang mu ikut tu apa? Dia gitu. Ikut orang suruh. Kita kan raja sehari kan. Raja sehari dia kena suruh orang. Bukan disuruh. Kita kan raja sehari. Nikah ni raja sehari. Jadi bila raja sehari kita boleh perintah. Dah ambil air so. Raja sehari tu. Mak dara pun ambil air. Bukan air suar, air sejuk. Ambil air sejuk, air kawi, air sejuk. Ni orang ambil. Rasa nak minum air sirap, ambil air sirap. Kau tu ambil air sirap tu baru raja. Wah mari air sirap. Telur ketok dalam. Telur ketok pula datang ni. Itu raja sehari. Nampak orang suruh. Bangun, duduk. Tukar. Lelaki duduk belah kanan, puan duduk belah kiri. Tukar pula. Mari maklum pula. Dah, orang puan belah kiri, lelaki belah kanan. Tulis. Tu mesti tahu tulis. Faham? Ambil gambar begitu begini. Pandai sangat awak sedikit. Taruk dengan gitu. Habis. Bukan raja sehari, beruk sehari. Ikut orang nak suruh. Dah cukup atas belami masuk dalam bilik pula. Masuk dalam bilik juru kamera. Jatang kapuan juru kamera orang lelaki. Adik-beradik kan nu import jumpa nombor telefon dalam Facebook. Cari dalam banyak-banyak dia murah kali. 1,800. Orang lain 3,000, 4,000 siap dengan album, siap dengan CD, siap dengan video pun semua dia 1,800 ambil dia. Kena molek apek. Juru kamera apek. Allahu Rabbi. Laras sunnah punya orang. Masuk dalam bilik kita. Nampak? Bekas sembah Tok Bekong. Masuk dalam bilik dia pula arah. Duduk gini sikit, nerak sikit, jerbah, gitu begini. Allahu Rabbi. Tak ada maruah terus. Begitulah laki-laki dan perempuan akhir zaman jatuh maruah mereka. Kerana tidak ada ilmu agama. Ilmu tak ada. Jadi dah usah tebanglah tiung depan orang ramai walau laki bini. Dah usah tiung rumah. Tiung rumah, tiung dalam kereta tak apa, tak ada orang nampak. Tinta gelap 100%, tak ada orang nampak. Boleh jangan dikhalayak. Kita bukan nak tunjuk ke orang. Siapa tak haram berdosa buat dia. Kemudiannya dan hati itu bercita-cita melakukannya, manakala parak pula membenarkan yang demikian, yakni melakukan zina itu akhir sekali berzina, melibatkan faraj. Ini yang jadi dosa besar, termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dah kita lalai, kita anyu. Nawak lagu mana? Kita jahil ramah dulu. Ada terlibatlah dengan dosa-dosa besar. Jawabnya sekarang banyak-banyakkan taubat kepada Allah. Dah cukup taubat saja. Dah buatlah kabul balik amal ibadat, amal soleh biar banyak. Nabi pernah cerita dalam suatu hadis. Nabi cerita ada seorang laki-laki ahli ibadah, baca kitab Taurat, ahli ibadat,
baca kitab Taurat, buat ibadat dalam rumah ibadah selama 60 tahun. Buat ibadat saja 60 tahun. Baca kitab Taurat, beramal begitu begini, duduk dalam rumah ibadah. Akhirnya selepas 60 tahun dia keluar daripada rumah ibadah. Dia jenguk ketika dia kata, apa salahnya aku 60 tahun dah buat ibadah, kemudian baik aku keluar jalan-jalan apa semua sambil aku berzikir kepada Allah. Kemudian ahli ibadat ni pun keluar daripada rumah ibadat dan berjalan. Bila jalan, Nabi kata dia jumpa dengan seorang perempuan. Bila jumpa dengan orang perempuan, ahli ibadat ni orang lelaki, dia duduk dalam rumah ibadat, tak je temu orang perempuan. Buat ibadat sama. Bila keluar daripada rumah ibadat, jumpa dengan orang perempuan, jadi pelik dia pun sembang. Akhir bila tengah-tengah sembang jadi syok. Yang main ni seronok dah pula. Biasa tu fitrah dia bagi. Jadi syok, hak puan tu pun jadi syok. Jadi Nabi kata akhirnya mereka berdua ini berzina. Dalam ibadat 60 tahun. Bukan hari. Bukan 6 bulan, bukan 6 tahun, 60 tahun buat ibadat kepada Allah. Baru tubik sekali hanyut terbabah. Sebelum ditubik daripada rumah ibadat itu, dia ada bawa bekal 2 keping roti. Nak buat makan tengah jalan. Kemudian Nabi kata bila dia sembang dengan orang puan, akhir mari syok, akhir dia berzina. Setelah dia berzina, dia rasa takut kepada Allah, kemudian dia pensang. Bila dia bangkit daripada pensang, terpinga-pinga dia ni nak pergi mandi ya. Tengah-tengah dia nak pergi mandi, dekat satu tempat datang seorang yang miskin. Nabi kata orang miskin tu minta koko ada makanan pada laki-laki hak soleh ni, hak berzina tadi ni. Maka laki-laki tadi pun ada 2 keping roti, dia beri kepada orang miskin tadi. Lepas beri roti, tak lama kemudian laki-laki ni pun meninggal dunia, mati dia. Nabi kata Allah timbang dia punya pahala ibadat 60 tahun. Dan juga dosa dia berzina sekali ya. 60 tahun buat ibadat pada Allah dan berzina hanya 1 kali. Nabi kata berat dosa dia berzina lagi. Sepatut dia masuk neraka, tapi Nabi kata oleh kerana sebelum dia mati dia telah mendermakan atas sedekah 2 keping roti, menyebabkan timbangannya menjadi berat. Nampak? Lalu Allah Ta'ala selamatkan laki-laki yang ahli ibadat tadi daripada masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita nak sampaikan di sini ialah dosa kita tak selamat. Memang kita tak selamat daripada dosa. Semua orang dia ada dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dosa kecil atau besar, sama ada berterusan atau lama-lama sekali buat, ni buat tiap-tiap hari begitulah. Tak terlepas daripada dosa bila kita bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi Allah Ta'ala tidak hairan dosa kita yang banyak. Yang Allah Ta'ala hairan kenapa orang yang dosa banyak tidak mahu menghapuskan dosanya dengan taubat kepada Allah. Ini Tuhan hairan. Buat dosa aku dah kisah, bukan dah kisah mana buat. Maksudnya memang jenis umum manusia jenis lupa. Kadang-kadang mari takut, habis takut mari dah ingat semula, betul tak? Takut stop. Duduk dalam majlis ilmu, mari takut sekejap. Takutnya dengar ustaz khabar masuk neraka Allah, dia katok kepala begini. Tak berani tak berani dalam masjid. Tubik masjid berani semula.
Dia gitu lah. Sebab tu jangan putus-putus hidup kita duduk dalam majlis ilmu. Jangan putus. Biar mau, biar sambung mau. Habis malam ni mungkin esok kita jadi lemah pula. Lepas tu pergi pula garik esok. Dia gitu. Dah siapa bila, siapa kita mati ya. Dia ada benda pekerjaan yang ada doktor. Dia panggil pencing. Dan ada pekerjaan yang tidak ada pencin. Apa dia pekerjaan yang tidak ada pencin? Ibadah, amal salih, sembahyang. Tu tak ada pencin tu. Hak tu kalau kita pencin pun kena sembahyang. Ada pun pencin daripada kerja-kerja dunia, habis dalam cerita. Pencin dah hamba, esoklah hari jabat, habislah cerita. Mana lusa, minggu lepas, bulan lepas, dah payah mari dah jabat. Mari gak bodoh. Apa dah mari dah jabat je. Kita pecing lah kan. Dah pecing, dah mari ya. Dah mari, apa mari kan dah pecing dah. Buat kerja lain pula, candak sutung. Ada pun ibadat kepada Allah, tak ada pecing. Siapa ke mati? Semayang siapa akan mati, berzikir siapa akan mati. Ada orang, ada golongan mana yang ajar, dia kata kita berzikir supaya hati kita jadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dah kalau hati tenang dah, dia kata kena berzikir juga lah. Ini tak faham. Hidup kita ni kena senantiasa buat ibadah. Kena buat ibadah semua. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan Allah dalam menghadapi kesusahan dengan sembahyang, dengan sabar. Dah kalau kita tak susah, kita tak ada masalah, semua masalah kita selesai belaka dah, daya sembahyang kena sembahyang juga. Dah kalau ada masalah, lebih-lebih lagi kena sembahyang. Dah hati kita tenang dah, daya berzikir, daya ingat ke Tuhan, kena ingat. Hubungan kita dengan Allah tak boleh butuh. Tak boleh butuh. Atas dunia tak boleh butuh, di dalam alam barzah tak boleh butuh, di akhirat apatah lagi. Kira tak tahu ingat ke Tuhan tak mau. Tuhan ingat ke kita. Walau kita dah ingat ke Tuhan, Tuhan ingat tak ke kita? Ingat tu yang kita boleh makan nasinya. Kita boleh napah, kita boleh berjalan, kita boleh cakap siapa. Tuhan ingat ke kita tu. Kalau Tuhan tak ingat, tak makan darah kita. Tuhan bukan macam manusia. Manusia ni dia sayang lagu mana pun pada seseorang, ada kala masa dia lupa. Macam mak sayang pada anak. Ada tak masa yang mak dah ingat kan anak dia? Ada kan? Mak sayang kan anak, ayah sayang kan anak, sayang sangat-sangat. Tapi ada tak masa yang ayah dengan mak dah ingat kan anak? Ada. Tu yang tinggal-tinggal nak dalam kereta, dah ingat tu tak? Dah ingat tu. Hak tinggal anak dalam kereta, hak mati-mati ke diri kan dia dah ingat kan, dan dia kasih tak ke anak dia. Dia nak bunuh anak dia, dah dia kasih ke anak dia, kan nak bunuh. Dah dia tinggal dalam kereta sampai mati, dah dia ingat. Faham? Tu sifat manusia. Ada pun Allah tahu. Tak mutu nikmat wi. Dalam tidur beri nikmat, apatah lagi dalam jaga. Kita nak cari alasan tak boleh ingat ke Tuhan. Dah hati kita tenang dah, nak berzikir buat benda, ambuh sombong ni manusia. Jangan sombong tak. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa saat punca bagi zina farah itu ialah dua mata. Jadi wajib kita jaga mata. Dia bawa. Hak paling besar sekali dosa zina farah tu, kemaluan tu. Tapi dia berkaitan juga dengan mata.
maka wajib kita menjaga mata daripada melihat yang haram. Wajib situ. Batu Islam ni dia agama saddu zara'i. Dia memotong ataupun menutup akan pintu-pintu fitnah. Asalnya haram zina je. Duduk berdua-duaan laki-laki perempuan, asal tak haram. Kalau tak zina. Tapi kita boleh garanti, kita boleh beri jaminan bila duduk berdua-duaan laki-laki dan perempuan tu selamat. Maka tutup lubang-lubang pintu-pintu fitnah. Jadi ulama-ulama kata haram berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Orang puan bila nak keluar malam kena ada temang macam-macam. Orang puan dah boleh pakai baju apa benda ni, ketat, tak boleh dedah aurat. Pasal agama Islam ni dia menutup lubang-lubang fitnah. Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu dengan memelihara yang sepatut baginya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Kalau benda itu berkaitan dengan benda besar, kita kena lebih lagi jaga. Macam kemaluan, macam lidah. Lebih-lebih lagi kena jaga. Dua anggota yang boleh memudaratkan manusia sehingga jadi binasa pada hari akhirat. Nampak? Lidah dan juga kemaluan. Lebih lagi kena jaga. Lidah kena kekang, kena jaga molek. Jangan cakap bukan-bukan. Jangan cakap ngaruk, jangan fitnah, jangan mengepak, jangan apa. Lidah kita. Kat mana Nabi kata, aku tengok malam Isra' wal Mi'raj, manusia yang jadi unggung api neraka. Lidah. Tak jaga lidah. Puang baik, laki baik. Puang amal sekali. Lidah. Nampak? Curi, bahan orang ramai juga. Tapi hak paling majoriti lidah kemaluan. Lidah mengupak, fitnah, kemaluan berzina. Orang ramai sangat Nabi kata. Nabi siapa pegang lidah, beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada sahabat-sahabat Nabi, jaga molek. Sehingga kata sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam ramai-ramai sahabat, jaganya dia mulut, jaganya dia lidah, sehingga dia meletakkan batu di dalam mulut. Apa benda ni dalam mulut Sayyidina Abu Bakar? Batu dalam. Kerana nak mengurangkan percakapan, takut bercakap benda-benda yang boleh merosakkan akhirat. Tak batu tu dalam mulut. Tak bercakap banyak. Kan cakap banyak kan jadi kedosi pula. Waktu hebat orang dulu-dulu. Maka kaki itu yang dinanti-nantikan baginya berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Kaki kita ni, hak paling besar sekali, kejayaan paling besar, hak kita nak guna kaki hari akhirat, berjalan di kebun-kebun syurga. Kaki kita, kaki ni nak jalan dalam syurga kaki. Jadi atas dunia kita kena jalan dulu ke rumah-rumah Allah. Pasal tuang punya syurga Allah Azza wa Jalla. Mari rumah dia dulu. Kena mari rumah dia dulu, baru dapat syurga hari akhirat. Ni rumah dia tambah mari. Dak cakap nak bang tak bila. Siapa bekok kan? Ajak mari sejik, ajak mari syurga, dak lagi. Bukan kata jauh. Kalau jauh boleh tahan kira seminggu mari 3 kali 2 kali je ustaz. Apa ya jauh sangat rumah kita. Daripada masjid 50 kilo, pergi balik 100 kilo, macam pergi Kuatang. Boleh tahan. Ada 10 lakuh, ada 5 lakuh, 7 lakuh. Daripada rumah dia buka nakuh tikak tu boleh nampak. Tak bila basuh kucing.
Faham tak? Mana dekatnya. Nah, rumah dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana dia ni jenis maknya. Nah, jenis hati dunia duk sibuk kerja dunia sehingga lupa kepada majlis-majlis ilmu, lupa kepada rumah-rumah Allah yang memberikan kepada kita semua ni nikmat yang sangat-sangat banyak. Dengan itu juga dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Tangan ni dalam syurga kat gini mencapai buah-buahan dalam syurga. Tangan, pokok-pokok dalam syurga ni rendang-rendang. Hanya boleh dicapai dengan tangan-tangan. Allahu Rabbi, sedap ambil ke tangan. Tak main galah-galah dah. Capai dengan tangan bodoh gitu. Wah durian kat lutut. Isi duduk di luar isi. Hebatnya Allah Ta'ala buat hebat-hebat saja. Dengan air, dengan sungai je, dengan makanannya, dengan apa benda ni, minumannya. Allahu Rabbi. Dalam syurga ni ada pasal-pasal blok. Dalam kitab Bahrul Mazi juzuk 18 ada sebut dalam syurga ni ada pasal-pasal. Kerana jenis manusia ni suka pada pasal-pasal. Suka pada maknanya jual beli. Oh bahaya sangat beli. Batu kat jual beli kat pasal-pasal ni ramai orang, betul tak? Pasal Malang, pasal Tani, pasal Garik. Sebut pasal ramai orang. Sebut surah tak ada orang. Dia gitu. Sebut pasal je. Tengok berderu derang. Garik boleh tu. Garik tak nampak jalan nampaklah tu hak suluh ayam Kentucky Fried Chicken. Ada apa-apa beli hak ada anak bawa anak hak eret tu hak hilang tu berakhirnya ke pasal-pasal. Maka dalam syurga ada pasal. Dalam syurga ada pasal ada. Tapi tak macam kita kan, pasal kita dah agak cetang. 10 kono pi dah agak tu. Dalam syurga hebat Bagi mata yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat. Mata ni nikmat di dalam syurga. Mata ni tengok barang-barang dalam syurga nikmat. Hal paling nikmat sekali mata memandang atau melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Tengok menatang-menatang dalam syurga. Nikmat tak? Nikmat tu. Tengok tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dalam syurga, buah-buahan. Oh nikmat. Buah sama dengan dunia. Sama kat mana rasa kan? Kalau pisang atas dunia, dalam syurga ada pisang. Kalau buah anggur atas dunia, dalam syurga ada buah anggur. Tapi rasanya tak sama dengan dunia. Kerana kata Nabi dalam kitab Bahrul Mazi, dia buat detail dialog ahli syurga ni. Apa contoh macam kita dalam syurga kita jumpa wiper. Wiper. Atas dunia dulu ada ke wiper? Ingat tak? Kita makan wiper atas dunia. Dak rasa gini. Memang tahu. Wiper dalam syurga lagu mana? Butir-butir tak ada. Rasa yang sangat sedap. Sekali kekeh Allah Rabbi nikmat tak tahu. Kekeh pula kali lagi. Kekeh kali kedua tu lebih nikmat daripada kekeh kali pertama. Buah tula tu barang dalam syurga. Kekeh pula kali ketiga lebih sedap daripada kali kedua. Ayat gitu. Allah Rabbi tak pernah kenyang. Makan hak mau. Kerana bila kenyang ni kita berhenti makan. Jadi berhenti makan tak seronok atas dunia dihidangkan makanan yang sedap-sedap. Kita makan. Sampai masa kita akan berhenti, betul tak? Siapa kita berhenti? Kenyang. Perut. Minyak perut macam getok cia perut. Berhenti dah lah makan. Padahal banyak makan tambah lagi. Tak boleh lagi nambah. Kenyang. Dalam syurga tak ada kenyang. Tak ada makan. Sekali buah dalam mulut sakau kubah. Kehek tulang jadi mulat kubah. Tak jadi kubah mula. Bunyi. Tak apa-apa. Nak masa nak makan uta, boleh makan uta.
Terbang pula maknanya burung puyuh. Tak burung puyuh pun dah pandai burung dia pun. Berasa nak makan burung. Jadi tu burung duduk dalam hidangan. Nampak kijang berlari nak makan kijang, boleh kijang. Nampak kacil pula nitah depan mata. Jadi hidangan. Kacil tu jadi hidangan terus. Tak payah kejar, tak payah tembok, tak payah buru. Kacil pula tanya kita, kau nak gamak, singgang kau samdah. Kita kata celuk tepung bawah, celuk tepung lah. Dalam syurga Allahu Rabbi ni. Tapi kena sabar. Kena sabar. Sabar kita tambah. Kita jenis nak gaduh, nak lalu. Kalau boleh esok nak syurga. Sabar tu, relax tu, jangan gaduh. Dia orang beriman ni kena banyak sabar. Kena banyak sabar, kena susah dulu. Orang beriman gitu atas dunia ni kena susah ke beriman. Jangan kita nampak orang beriman ni kena hidup senang lena atas dunia. Tak senang lena orang beriman tu dalam syurga. Atas dunia mesti diuji dengan susah. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini laksana macam penjara bagi orang mukmin. Waktu kita tengok hari ni di India orang beriman tu kena bunuh, betul tak? Kena bunuh, kena sembelih, kena tembak, kena katok, kena rodang, kena pukul, kena macam-macam. Masjid-masjid ni berapa buah kena bakar di India, di New Delhi. Masjid-masjid ini bakar. Allahu Rabbi. Di Hindu laknatullah. Dibantu pula dengan polis-polisnya. Takak katok orang beriman di sana. Anak-anak kita saja tu. Di India tu anak-anak kita. Tu kan? Dia kata anak-anak kita duduk Qalibah. Bengong punya orang. Anak-anak kita tu dia panggil saudara seagama, seakidah, setuhan, sekitab. Wajib kita kirim doa kepada mereka. Kalau ada orang kutip dia wajib bibitis. Walau sepasang kena bantu. Pasal kita nak pergi berjihad jauh. Kita nak pergi di India. Lagu kita. Pergi Kuala Lumpur lah lagu ni. Masa kata nak pergi India. Tak apa, kita bantu dengan kewangan, dengan harta yang kita mampu, dengan doa free tak payah kena bayar doa. Atau doa bahasa Melayu tak apa dah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kalah pertolongan kepada saudaraku yang berada di India. Perempuan-perempuan kena gogo, betul tak? Allahu Rabbi. Budak-budak habis mati, orang-orang tua kena katok. Allahu Rabbi, bergelipangan. Ni kita sini gila ada benda. Malam-malam tengok kaji lawak macam orang bodoh. Tak ada apa benda ni, sensitivity rasa. Dah ada sensitif hati kita ni. Allah, apa Allah Ta'ala uji tu. Esok-esok Tuhan uji kita pula. Kemudiannya dan dimuliakan sehabis-habis mulia dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Inilah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman, menjaga anggota-anggota terutamanya mata daripada melihat yang haram, supaya tidak terlibat dengan benda-benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zina. Bila kita tengok yang haram, dia memberi efek kepada hati kita. Nak jadi alim, nak jadi tok guru, nak jadi pandai dalam ilmu agama, dia boleh tengok benda haram. Bila tengok benda haram, jadi dia ingat hadis, dia ingat Quran, dia ingat hukum. Imam Syafi'i dia tertengok tumit orang puang. Bukan saja-saja tengok, tertengok tumit je. Angin tiup lagu mana pun tak tahu, nampak tumit orang puang, dia tertengok, menyebabkan dia jadi lupa. Dia jumpa dengan tok guru dia, Imam Waqi'. Mengadu tentang hafalannya yang teruk. Tapi teruk hafalan Imam Syafi'i tak macam kita berat nanang teruk. Imam Syafi'i dalam lupa ratus ribu hadis dalam dada. Lupa yang sama, yang setarah dengan dia, yang selayak dengan dia. Bukan nak mana kita balik awal. Jadi seolah-olah hafalan dia macam ke tukar bimbo, macam teruk. Kata Imam Waqi', ilmu ini cahaya.
maka cahaya dia akan lekat pada hati-hati yang ada terkena noda-noda atau hitam-hitam kesyang daripada melihat maksiat. Kena jaga. Tengok tumik, bukan saja-saja tengok. Tengok tumik je, tumik, mana tumik? Tak ada orang tengok tumik tu mari. Ada. Dah ada balik rumah mandi junub, ada. Tumik. Nah, dah nak buat guna. Hati bersih, jadi efek. Dah kita bukan tumik. Abi tengok belaka. Nah, tiup bulu tiup abi tengok belaka. Nah, tu jadi penuh jahanam, agama jadi penuh ilmu, jadi ingat. Itu dengar dos tak ngajar rasa macam haram. Jadi tukar. Nah, ustaz kata halal ia bahan haram, ustaz kata haram ia bahan halal. Dengar dah itu minggu lepas itu salah je. Nah, mana kata haram mana boleh. Aku dengar itu halal. Nah, jadi dia ingat. Nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Masuk fasal yang kedua, telinga. Nak cakap hati telinga pula. Habis bak mata cakap hati telinga pula. Lagu mana? Tuhan buat telinga untuk apa? Tujuan apa telinga ini? Apa maknanya? Nah, Tuhan buat telinga ni tujuan amal-amal telinga yang kita nak buat ni macam mana cara dia? Nah, manfaatkan anggota yang bernama telinga ini, insya-Allah akan ceritakan atau didetailkan oleh ulama dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarri syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi